nak tak nak, mereka kena menang game ni. Nak tahu kenapa? Kenapa? Kalau game ni mereka kalah, lose streak sambung daripada season lepas. Itu adalah No pressure by the way. No pressure. No pressure dekat coach Zico yang kita nampak on stage right now. It's like, it's normal. Tapi ini adalah musim yang baru. Line up yang baru. Jadi pastinya kita boleh menjangkakan keputusan yang baru. Kena ingat, ini adalah perlawanan di antara, begitu juga dengan para coach dan Amox merupakan antara former club dia adalah pasukan Team Secret. Ya, tapi sebelum tu mari kita kenalkan Team Hak, Gary, Noir, Panda, Yura dan juga Iris. Line up untuk pasukan Team Hak dan seperti yang dikatakan oleh Syamilo, antara yang underrated dekat sini adalah Iris yang tidak berpeluang untuk menunjukkan prestasi beliau dengan lebih banyak lagi pada musim lalu, tetapi nampaknya kali ini adalah peluang untuk beliau menjadi lebih bersinar. Bukan sahaja Iris, Noah. Ya, Noir. Sememangnya Roma yang sangat berbahaya dan kali ini diberikan tanggungjawab sebagai pilihan pertama Roma untuk Team Hak. Saya harap dia pakai hero playmaking sebab dia ni suka tangkap orang. Dia suka pick off. Dia suka pick off. Jadi, I harap dia bawa hero yang boleh membawa instant impact. Yep. Bukan macam healer punya hero, which again, you know, Angela, semua tu, it's okay. Tapi nak tengok dia hero pakai hero macam Chow. Benar, mari kita kenalkan Team Secret. Aim, Box, Neo, Max dan juga Matt. Oh, dan nampaknya dekat sini di mana Max akan bermain sebagai mid laner, manakala Matt akan bermain sebagai goal laner, manakala Box tetap akan dimasukkan sebagai jungler. Ada dua jungler sebenarnya. Ya, dua jungler. Dua-dua nampak sama. Mid laner aim tau. Neo yang main room. Kita akan tengok sekejap lagi. Okey, kita tunggu apabila kita memasuki Land of Dawn nanti. Siapa akan bermain sebagai role apa? Saya rasa kan. Boleh, Mat. Tak boleh, Mat. Dan sekarang ni pasukan daripada Team Secret sendiri membawa lot di bahagian tengah. Team Hak perlu melakukan pertahanan. Kiri sebagai frontliner cuba untuk memberikan serangan terlebih dahulu. Mereka cuba untuk dapatkan aim dan mereka berjaya sekarang ni dengan adanya flicker. Mereka boleh elak semula buat seketika waktu. Matt telah pun dicari. Panda blazing duet di arah belakang tapi Panda perlu berhati-hati kerana back terlebih dahulu akan dikorbankan. Dua pemain kembar ini telah pun ditumbangkan. Menjadi seterusnya 3 pemain pasukan Team Secret sekarang ini dilenyapkan. Iris tidak akan biarkan Box untuk pulang. Mereka akan terus mengejar Flicker dan juga Jack Kundo menolak Box ke belakang terlebih dahulu. Box perlu untuk melarikan diri. Lihat lagi bagaimana Princess Rush. Tidak ada damage yang boleh dikeluarkan. Ini di bahagian belakang. Neo telah pun dijumpai. Adakah pertandingan ini akan ditamatkan? Kerana Team Hak jatuhkan 4 pemain dan Box bersorangan. Gibambe Team Hak. Mereka tunggu, mereka sabar dan akhirnya Team Secret melakukan kesilapan. Ini dan sekarang ni Box bersorangan. Boleh ke tidak nak halang Team Hak kat sini? Nampak gayanya tidak boleh. Alright, masih lagi rendah dari Box. Seperti yang dijangka sebenarnya. Tapi masih lagi tiada minion. Ada satu saja dekat bahagian tengah. Tapi dekat bahagian atas ada banyak minion. Max, Tiga sahaja. Adakah mereka mampu untuk melakukan pertahanan ini? Dia seorang mage. Tapi dia akan ditekan terlebih dahulu. Endkan game dan Team Hak. What a comeback. Daripada juara musim yang ke-10. Satu momen sahaja. Satu kesilapan daripada Team Secret. Nak cakap pasal game yang sengit. Time nak end tu pun. Tak pasti boleh end ke tak. Berdebar-debar hati menyaksikan perlawanan pertama. Team Secret menentang dengan Team Hak. Team Hak yang berjaya melakukan comeback walaupun diasap dengan begitu jarang daripada Team Secret pada permulaannya. Tetapi seperti yang telah pun kita saksikan, bermain dengan cukup bersabar. Ya, kesilapan berlaku pada fasa early game. Tetapi Panda menebusnya semula pada team fight yang terakhir sebentar tadi. Good job Iris. Punyalah dia buy time. Kalau Iris, dia tak kite. Kalau dia tak push, ni gambar pun happy. Kalau dia tak cuba untuk split, cuba untuk fight, cuba untuk degil lah. Team Secret dah menang dah. Itu. Bila dah tak boleh menang team fight, tak payah fight. Paksa je push. Ini sangat-sangat sukar untuk Team Secret sebenarnya. Bagaimana gerakan yang mereka lakukan sebentar tadi sungguh sempurna. Tapi dengan satu kesilapan. Tapi terus kita tengok. Punyalah sengit game tu. Serius lah. Dalam fight tu, sesiapa yang katakan minit ke-19 ke apa dia keluar,
takkan tahu game ni siapa menang. Sebanyak game tu nampak macam Team Secret dah menang. Dan terutamanya pada fasa late game sebentar tadi di mana Iris membeli masa menahan Neo di kawasan belakang. Ini juga menyebabkan untuk Team Secret hilangnya satu inisiator yang penting bagi mereka. Ini yang menyukarkan keadaan di bahagian hadapan di kawasan yang berbeza. Last fight tu sememangnya dia macam game Todak dekat Oh, game Bambi. dekat game yang kedua. Wow. Saya rasa kat sini semua macam menjangkakan yang itu adalah game untuk Team Secret. Kalau macam ni memang tak 2-0 lah rasanya. Sepatutnya bukan 2-0. Patutnya 2-1. Saya rasa ya. Kemungkinan besar pada hari ini kita takkan langsung melihat 2-0 kalau kita melihat prestasi game pertama Team Hak dan juga Team Secret ini. Sekarang ni kita kena pergi, kita tengok dulu. MVP dalam game ni boleh pilih ke? Saya rasa wow, right. Rasanya patutnya Iris lah. Patutnya Iris lah. Main tunjukkan. There we go. Bijak. Pandai. Tengok. Dia pandai. Dia tahu. Underrated. Underrated dan dah pun terbukti dia sememangnya bekerja keras. Game sebentar tadi sememangnya sedaya upaya. Walaupun kalah pada fasa awal game daripada segi matchup, laning, tapi tak mengalah. Dia tak mengalah. Dia terus tetap Memang berusaha boleh untuk spend mencari itu. peluang kepada cari kemenangan. Kau ni tadi lah. Dah Pakito coklat. Maksudnya itu. Apa ni edit pagi tu? Bunuh lah. Belakang sikit. Satu wave. Jangan tahan wave weh. Tak apa, kasih. Bunuh. Tak ada minion tu. Tak ada minion tu. Ada. Oh, ada. TB nanti. Boleh. Sekejap. Sempat kau rasa boleh. Angel, fokusan dulu weh. Fokusan dulu weh. Dan inilah dia. Mari kita berbual ke MVP kita. Iris. 50% kill participation. Game KDA 0-3-5. Jangan dipandang sekadar KDA. KDA. Pandang apa yang beliau dah pun lakukan di dalam Land of Dawn itu tersendiri. KDA ni sebenarnya tahu tak apa guna KDA? Apa dia? KDA ni dia berguna bila kita kalah, lepas tu KDA bagus, screenshot post kat group. Inilah team kita. Macam tu. Tapi ini menang, KDA tak cantik pun tak apa. Yang penting MVP sebenar membenarkan kemenangan. Ya, walau bagaimanapun kita akan saksikan terlebih dahulu daripada sudut itemization. Apakah yang akan disiapkan oleh kedua-dua pemain? Sebab kita nampak bagaimana Cloud yang digunakan oleh Panda jadi 0-3-5. Jadi 3-4-5. Ya, sebenarnya kalau tengok KDA lah. Kalau tengok KDA Sebenarnya macam tak logik yang 19 kill berbalas dengan 10. Max 10-2-6. Mat 418. Sekarang kita akan tengok emblem setup untuk kedua-dua pasukan kat sini di mana Pakito dah lah dia ada agility yang boleh gerak laju sikit, ada sprint, and then dia dapat survivability disebabkan dah adanya spell vamp daripada fighter punya emblem dan Festival of Blood. Perubahan yang sangat bagus. Tak dapat kill pun tak apa. 5 assist tu masih membantu. Ya, membeli masa dengan begitu lama. Tapi kalau kita melihat juga daripada segi KD ini juga membuktikan bahawa di mana dalam peperangan hanya team fight terakhir yang menentukan kemenangan sahaja yang paling penting. Ini juga menunjukkan bagaimana Team Hak berdisiplin bersabar menantikan saat mereka untuk bersinar. saya masih lagi tak faham macam mana Matt dan juga Max ditangkap pada last fight sebentar tadi. Kita akan saksikan kat bahagian highlight sebentar saja nanti. Di mana pemilihan emblem untuk Valentina, selalunya orang akan ambil yang movement speed, lepas tu dengan adanya weapon master, tapi penggunaan full magic emblem kat sini sebenarnya memberikan impact yang agak besar daripada segi cooldown dan juga daripada sudut pengambilan itemnya. Dapatkan diskaun walaupun dah kena nerf sikit, tapi dia still membantu. Ya, tapi ini juga membenarkan Max untuk mendapatkan power spike dengan lebih awal. Dan dengan itu juga membenarkan beliau bermain dengan lebih agresif. Sekarang ni, jom kita melihat kepada post-game stat untuk melihat dengan lebih jelas lagi perbezaan di antara kedua pasukan. Tapi saya juga katakan mungkin dari segi damage dekat sini, saya sangkakan di mana Team Secret yang punya damage lebih tinggi. Tapi nampaknya tidak. Ianya dimiliki oleh Team Hak. Okey, satu benda yang kita boleh cakap logik dekat sini di mana Panda 121,000 damage yang dikeluarkan
adalah disebabkan ada banyak frontliner daripada Team Secret yang terima damage daripada dia. Kemudian Matt dia terpaksa keluar daripada fight. Jadi dia tak boleh nak keluarkan damage sama macam Panda. Again, Iris dia pisahkan Matt. Lagi satu kita boleh nampak yang bagaimana sememangnya mobility untuk Cloud. Jadi dia poking, gunakan dia punya basic attack, masa dia lari balik. Sebab kita boleh nampak yang dia kaitkan dengan total heals, di mana damage yang besar dikeluarkan oleh Panda yang menyebabkan total heals untuk Team Secret juga meningkat disebabkan mereka dengan adanya Guardian Helmet, dengan perlu balik dan kemudian datang balik dekat bahagian team fight. Itu yang menyebabkan kenapa Panda masih lagi mampu untuk dapatkan damage yang paling tinggi. Jadi dengan ni, marilah kita tengok highlight dan kita kupas balik apa yang terjadi tadi sebab bukan patutnya Team Secret ke menang. Ya, itu yang menjadi persoalan. Itu yang tak sabar kita nak saksikan. Terutamanya kepada team fight mereka yang terakhir. Apabila Team Secret ingin melakukan push. Pada permulaan game ini kita dapat melihat, ya, Team Secret yang mendahului. Team Secret yang telah pun mengawal momentum lebih awal. Boleh dikatakan, Ya, boleh dikatakan untuk pasukan Team Hawk sememangnya Iris memberikan banyak masa untuk mereka sit down semula. Mereka rancangkan balik gerakan-gerakan yang mereka perlukan. Sebab kan awal game kita nampak yang Team Secret sememangnya menguasai game ini 80%. Tapi kita juga kena akui di mana Team Secret juga walaupun tewas pada game pertama ini dah pun menunjukkan kemampuan mereka untuk musim kali ini. Jadi saya juga pasti game selepas ini bukanlah game yang mudah untuk Team Hawk mendapatkan kemenangan 2-0. saya rasa apa yang perlu dibincangkan dengan Team Secret kat sini adalah kenapa tak boleh end awal-awal lagi. Sebab kalau kita tengok daripada segi advantage mereka, sepatutnya mereka boleh end. And of course kita boleh cakap the MVP Iris, dia yang menghalang game ni untuk end secepat yang mungkin. Jadi saya rasa Coach Zico dengan dia punya experience, Matt dengan Max juga, ini bukannya first time mereka dekat atas pentas MPL. Mereka dah rasa ni dah berkali-kali. Jadi saya rasa benda yang pertama yang mereka kena bincangkan, be confident and then end sebelum bagi peluang pada Team Hawk untuk dapatkan comeback. Sebab kita dah nampak sekali hari ini. Dan ini adalah kali kedua. Kali ketiga ni, okay, you know what? Team Secret kalau nak menang, dah ada menang team fight ke apa, dah wipe out dah. Cuba sedaya upaya, and terus. Disiplin perlu dikekalkan. Yes. Kita nampak bagaimana mereka dia just silap sikit je dekat last tadi tu. Matt dengan Max kena cek guna daripada Chow. Ya, dan tak dilupakannya juga di mana Team Secret bukannya tak cuba untuk menghabiskan game secepat mungkin apabila mereka mempunyai kelebihan, tetapi juga dengan kehadiran Yura yang menggunakan God high ground yang cukup menjengkelkan. Terutamanya apabila Team Secret tak ada hero yang mampu untuk pergi kepada kawasan belakang. Ya, jadi again, saya faham di mana Aku atas. Ya, sabar. Keluar. Wah! Nice, Yur. Sayur. Aku pick up Brody. Dia kongsi. Mati. Brody mati. Parsa mati. Brody mati. Parsa mati. Nice! Aku dah angkat. Bennett lo. Nice, guys. Nice! Okay guys, nanti dekat level 2 ada meet and greet dengan player. Iris MVP. Tapi sekarang kita akan tengok kita punya itemization. Ya, dan di mana pastinya kita akan memberikan fokus lebih lagi kepada Iris yang menggunakan Terisla. Berapa kali kita dapat melihat team fight set up daripada beliau. Flicker dengan penalty zone yang tepat pada waktunya. Menukar keadaan. Bagaimana sepatutnya Team Secret mempunyai kelebihan. Tetapi ini telah pun digagalkan dengan begitu baik. Dengan hanya menggunakan Dominance Ice dan juga Athena Shield mencukupi kekebalan beliau. Ya, tambah lagi dengan adanya Fury Hammer sahaja, damage yang boleh dikeluarkan sangat menyakitkan. Tambahkan combo daripada Novaria, seolah macam damage yang dikeluarkan tu menjadi 3 kali ganda. Ini yang kita nak berikan fokus. Dari mana datangnya damage Yura ini dengan adanya Lightning Tension, Cloud Dancing dan juga Divine Glaive. Jadi, damage effect daripada Extra Mana dah ada. Tambah lagi dengan penetration mencukupi. Terutamanya apabila digabungkan combo-wombo bersama dengan ahli-ahli pasukan yang lain. Honestly, bila tengok dekat dalam game ni, boleh cakap yang everyone stepped up. And boleh dikatakan, player-player yang baru masuk, tak kisah sama ada Team Secret ataupun Team Hawk, they deserve it. Ya. Dan kita kena faham, Dia impact instant. kita kena faham ini adalah dua pasukan yang mempunyai prestasi tidak cukup membangsakan pada musim yang lalu.
Tetapi lihat pada hari pertama ini, lihat bagaimana Team Hak dan juga Team Secret bermain, ini cukup menakjubkan. Weapon Master gabungkan dengan magic power yang tinggi daripada Cloud of Destiny dan juga Lightning Tranchant. Sememangnya itu adalah kenapa maximum Astral Recall. Ya, dekat sini juga kita tengok di mana Gary dan juga Iris, mereka tambahkan lagi penetration yang mereka ada. No wonder mereka menang dekat mereka punya laning phase. Dan patutlah mereka menang dekat dalam team fight sebab even bila Iris berjaya untuk dapatkan Matt seseorang kat bahagian belakang. Yes, Yura membantu. Tapi damage yang dikeluarkan oleh Iris juga dah cukup tinggi. Ya, dan ini yang membenarkan Iris untuk bermain dengan bukan saja agresif untuk melakukan setup, tetapi agresif juga untuk terus memberikan target kepada damage dealer pasukan Secret. Nah, tapi inilah dia untuk Team Secret pula. Kita akan saksikan bagaimana perbezaan yang bagi pendapat saya yang mengakibatkan game ini tidak berpihak kepada mereka adalah Neo tak boleh nak jalankan tugas dia dengan sangat baik. Im juga Seperti mana yang saya cakap, game kedua boleh nampak di mana Mobile Legends dah evolve dalam cara di mana kalau nak pakai hero tangkap boleh. Tapi kalau tim sebelah ada banyak pengacau, sangat susah. Jadi kalau nak ambil hero tangkap ni early, maksudnya dalam phase pertama dalam draft tu, risiko dia terlampau besar. Lagi-lagi dengan patch ataupun meta yang banyak hero keras boleh dimainkan. Dan antara kelemahan apabila mengambil Kaja, tetapi tak ada hero lain yang mampu untuk melakukan setup team fight ataupun muka map di bahagian depan. Ya, kita lihat dengan adanya box dekat sini, tetapi tidak mencukupi. Beliau adalah jungler, beliau tak mampu untuk mendadah damage terlalu lama. Dan kalau contoh kecundang sebelum berjaya untuk mendapatkan Lord terutamanya, itu adalah masalah yang agak besar. Tapi awal kita akan saksikan dengan lebih terperinci bagaimana damage yang boleh dikeluarkan oleh pasukan Team Hak. Sejak yang Yura damage yang tertinggi, selalunya orang guna Novaria ni memang damage tinggi. Yes. 47,000 damage. Kita kena ingat Yura ni damage dia boleh tinggi kalau skill dia kena. Dan kalau tak kena tak ada. Dia tak ada. Tapi dia kebanyakan kena sebab lihat total assist beliau yang paling tertinggi sebanyak 9 dekat sini. Dan kita perlu akui, ya, Iris di game pertama memang berhak MVP. Tapi kalau bagi pendapat saya pula, untuk game yang kedua, Yura, kita juga perlu memberikan highlight kepada Yura. Daripada segi damage dan juga ketepatan tembakan daripada Novaria ni, sememangnya Yura antara insan ataupun pemain yang terbaik untuk diberikan MVP. Tapi bagi masih still lagi Iris sebagai setup dia. Kita pun boleh cakap di mana Team Hak sebagai organisasi, mereka memang pandai untuk pikat hati players. Betul. Buat diorang rasa selesa, buat diorang rasa macam yes, it is a family. Iris masuk Noah dengan Yura, rasa macam ini the main lineup dah lama dah. Even though yes, diorang dah training dah lama, tapi maksudnya macam tak ada nampak masalah sinergi tadi. Dan kalau kita melihat perbezaan damage dealt di antara kedua pasukan yang cukup ketara dekat sini, 165,000 berbalas dengan 113,000 sahaja. Dan kita kena ingat, untuk Team Secret, mereka tak mempunyai banyak frontliner. Ya, dengan ini marilah kita imbas kembali kita punya MVP di mana Gary perform dengan sangat-sangat baik daripada game pertama dan juga game kedua. Yes, game pertama dan juga game kedua. Total match KDA 866. Yang kita boleh puji dekat sini ialah dia pandai guna retribution. Dia tak patutnya pun dapat turtle, dapat. Tak patut dapat, dapat. Tapi yang sama daripada game pertama dan juga game kedua adalah bagaimana beliau sebenarnya memberikan fokus lebih lagi daripada segi damage dekat sini. Memberikan fokus kepada killing spree supaya membenarkan beliau bermain agresif di bahagian hadapan. Tapi secara jujurnya, disebab waktu itu tu full damage tau. Ya. Dia boleh memaksimumkan penggunaan damage, tapi sebenarnya kalau dia kena tangkap, dia tak boleh nak survive banyak. Jadi itu saya cakap tadi, kesalahan Team Secret bukan daripada segi draft, tapi pick off tak jadi. Ya, betul. Jadi ni kita akan tengok highlight sebab kan, saya rasa Gary dengan Pakito full damage ni memang dia punya signature. Ya. Dia macam kalau kena tangkap sekalipun, sekali tak kena tangkap tu hilang. Disappear. Dan sekarang kalau kita tengok balik dekat highlight dekat sini, di mana kita mulakan dekat kawasan turtle, tapi dekat dalam game ni Panda, dia juga sebenarnya main dengan sangat bagus dekat, patutnya dia banyak kali kena fokus. Ya, tapi dan dia jarang kena tangkap. di mana untuk Team Secret sebenarnya untuk game kedua juga mereka telah bermain dengan cukup
baik. Terutamanya walaupun sepatutnya mereka tewas dengan lebih mudah disebabkan tak mencukupi frontliner, tetapi mereka juga bijak menggunakan damage yang ada untuk melakukan zoning dan ianya berhasil. Tetapi apabila semakin lama game berlanjutan, nampaknya tim Hak dah pun menjumpai jawapan kepada perkara tersebut. Jawapan tu dekat game yang kedua nampak lagi senang untuk mereka. Ya. Mereka boleh gunakan kesilapan daripada Team Secret dan bertukar kepada kemenangan mereka daripada segi setup, daripada sudut damage yang boleh dikeluarkan. Tak dilupakan. Dan tadi Pakito daripada Iris belikan masa. Kali ni Pakito daripada kiri pula yang sebenarnya mengganggu pasukan Team Secret. Ya, memang nampak yang ini mereka punya strategi. Sesiapa pakai Pakito sekalipun, awak yang akan duduk dekat bahagian side lane. Jadi mungkin ini antara benda yang mereka dah practice 4 lawan 4v1. Maksudnya 4 orang dengan seorang. Seorang tu pandai hidup, 4 orang ni sama ada cuba untuk tarik perhatian bagi seorang tu push ataupun straight up just menangkan dia punya team fight. Macam mana sekalipun, yang saya boleh cakap adalah momentum shift daripada game pertama dengan game kedua. Team Hak dengan lagi menang comeback tu. Satu lagi awak cakap tadi, koyak. Mentality nampaknya Mungkin itu kemenangan yang mereka mahu. Mungkin. Kita tak tahu